Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung semula pelajaran kita iaitu mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 1. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid dikendaki bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Murid-murid buka buku teks muka surat 122. Sekarang kita akan membaca bersama-sama. Lihat tajuk di atas. Kenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab apa murid-murid? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mari baca dan fahami. Kita baca yang pertama. Ayah, dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya kan? Lihat murid-murid, dua orang anak tu bertanya kepada ayahnya. Murid-murid pernah dengar tak tentang anak-anak Nabi? Jom ikut ustaz kita bernasyid bersama-sama. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, murid-murid dah dengarkan? Siapakah nama anak-anak Nabi? Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itulah anak-anak Nabi. Sekarang murid-murid perhatikan soalan di bawah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan keluarga baginda? Murid-murid, macam mana Nabi ni dalam kehidupan dia bersama keluarga? Adakah Nabi garang? Seorang pemarah? Jom kita lihat sama-sama. Jom kita buka muka surat 123. Murid-murid, lihat muka surat 123. Yang pertama, Nabi kita adalah seorang ayah ataupun bapa ataupun suami yang bertanggungjawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Lihat, Nabi Muhammad seorang yang bertanggungjawab. Dia mempermudahkan urusan isteri-isterinya. Okey, kita lihat yang kedua, penyayang. Macam mana Nabi ni penyayang? Jom kita lihat. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayani dengan baik. Macam tu Nabi. Nabi nampak, Nabi panggil Assalamualaikum, Nabi ucapkan salam, kemudian Nabi layan dengan baik. Yang ketiga, Nabi adalah seorang yang sangat penyabar. Sabar. Baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya iaitu Hasan dan Husin memanjat belakang baginda. Lihat betapa sabarnya Nabi ketika Nabi solat, cucu Nabi duduk dekat belakang Nabi. Nabi biarkan saja, Nabi tak tolak ke, tak marah ke. Itulah sifat sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, apakah sifat Nabi? Nabi seorang yang sangat tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Lihat betapa adilnya Nabi, tegasnya Nabi. Walaupun anaknya sendiri, darah daging dia sendiri, bila melakukan kesalahan, baginda tetap akan menghukum. Itulah ketegasan yang Nabi tunjukkan. Okey murid-murid, sekarang kita lihat muka surat 124 pula. Sekarang kita lihat muka surat 124. Mari baca dan fahami. Cara mewujudkan keluarga bahagia. Macam mana kita nak mewujudkan keluarga bahagia murid-murid? Yang pertama iaitu kita kena sayang menyayangi dalam keluarga. Kita kena sayang adik-beradik, sayang mak ayah kita, mak ayah pun sayang anak-anak.
maka akan wujudlah keluarga bahagia. Yang kedua, saling bantu-membantu. Bila kita membantu sesama kita, apa yang akan berlaku murid-murid? Ya, betul, kita akan mendapat satu kenikmatan berkeluarga. Kita akan rasa bahagia sebab kita saling bantu-membantu. Kalau kita nampak ada sampah, kita ambil buang, kan memudahkan kerja ibu bapa kita, maka ibu bapa kita akan lebih sayang dengan kita. Yang ketiga, saling hormat menghormati. Murid-murid tentu ada yang dah ada adik, ada kakak, ada abang, kan? Okey, kalau murid-murid sayangkan keluarga, nakkan keluarga bahagia, kita kena belajar menghormati. Contoh, kalau kita nak ambil barang abang kita, boleh tak kita ambil macam tu saja? Ya, tak boleh. Kita kena minta izin. Abang, boleh tak saya pinjam macam ni? Abang, boleh tak saya pinjam macam ni? Contoh, Nazri kata dengan abang dia, abang, Nazri nak pinjam ni boleh? Abang dia kata boleh, barulah Nazri ambil. Kalau Mohsin dia cakap dengan adik dia, adik, abang nak pinjam bola, walaupun kita abang, tapi kalau itu hak adik kita, kita kena minta izin, barulah kita menghormati sesama keluarga, maka keluarga kita akan bahagia. Tapi kalau kita ambil je, apa akan jadi murid-murid? Ya, kita akan bergaduh. Okey, seterusnya, saling menasihati. Macam mana saling menasihati ni? Kita nampak salah je, kita tegur dengan baik. Itulah tanda keluarga bahagia, bukan marah-marah. Seterusnya, okey, saling menghargai. Saling menghargai. Murid-murid faham tak apa menghargai? Okey, sekarang ni murid-murid ada ibu dan ayah di rumah, bukan? Ya, jadi selagi ibu ayah kita ada dekat rumah, kita kena sayang mereka supaya nanti bila dah tak ada, baru kita akan rasa menyesal sangat sebab kita tak dapat menyayangi ibu ayah kita dengan sepenuh hati. Baiklah, sekarang kita lihat kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Apakah yang kita akan dapat murid-murid? Dengar betul-betul. Yang pertama, bila kita buat apa yang Nabi ajar, kita akan mendapat pahala. Yang kedua, apa yang kita akan dapat murid-murid? Saling mengasihi. Dalam keluarga saling mengasihi. Dan yang ketiga, berdisiplin. Macam mana berdisiplin ni? Nampak tak tadi kita bantu-membantu kan? Kalau kita nampak bantu-membantu ni perkara yang sangat penting, insya-Allah disiplin kita akan terjaga. Seterusnya yang keempat, menjamin kebahagiaan. Bila kita dah ikut apa yang Nabi ajar, kita akan dapat kebahagiaan. Dan yang kelima, saling mengambil berat. Nampak kan? Bila kita ikut apa yang Nabi ajar, kita saling mengambil berat. Maksudnya, bila kita dah amalkan semua yang diajar oleh Nabi, kita sayang keluarga, kita menasihati, menghormati. Bila kita ditimpa sesuatu, kita akan ambil berat. Contoh, Ustaz bagi contoh, kita dah besar kan, adik-beradik dah besar, dia teringat masa kecil dulu susah sama-sama. Dia akan berhubung, ambil berat, tanya khabar. Itulah dia keluarga bahagia. Dan yang terakhir sekali, bekerjasama. Nampak kan, bila kita dah komplit semua, maka dalam hidup kita, keluarga kita akan jadi keluarga yang bekerjasama. Okey, akhir sekali untuk rumusan hari ini, Nabi Muhammad SAW ialah contoh terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kita nak corakkan keluarga kita, yang paling penting sekali kita kena ikut apa yang Nabi tunjukkan. Sehingga kita ketemu lagi murid-murid. Sekiranya ada pertanyaan daripada murid-murid, boleh berhubung terus dengan Ustaz. Nanti kita akan bersambung dekat video aktiviti pula. Sehingga ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.